kongsian menarik kami bawakan. Dua sahabat berkongsi cita rasa yang sama. Daripada hobi, akhirnya menjadi inspirasi perniagaan mereka sebagai pengumpul piring hitam. Hak cipta karya seni. Apakah tindakan yang boleh dilakukan selepas 50 tahun luput tempoh hak ciptanya? Juga bersama dua bintang dalam program Family Duo. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Itu antara paparan yang kita akan kongsikan pada pagi ini, 11 Januari 2023. Apa pun kita nak ucapkan kepada mereka yang mungkin menyambut hari jadi hari ini. Selamat hari jadi kan? Betul, 11/1. 11/1/23. Wow, cantik tarikh hari ini kan? Selamat hari jadi. Esok katanya merupakan mungkin apa yang anda merancang hari ini. Kita harapkan yang terbaik dan pastinya hari yang kita mulakan dengan pelbagai antara paparan menarik. Kita nak mengangkat martabat karya seni itu sendiri. Bagaimana nasib karya seni yang telah pun menjadi satu mencapai puncak kegemilangannya mungkin pada tahap selepas tamat tempoh penerbitan 50 tahun selepas diterbitkan, 50 tahun selepas jangka hayat sama ada penulis lirik dan sebagainya. Bagaimana nasib mereka dari sudut legasinya? Betul. Dan kita juga mungkin ada yang setengah masih lagi tidak faham tentang hak cipta. Kita ada Akta Hak Cipta 1987, tapi mungkin isi kandungannya tu kadang-kadang ramai juga akan sekali, apatah lagi kan kita ni semua di hujung jari. Betul. Buat konten dan sebagainya, tapi kena hati-hati dan waspada. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan Akta Hak Cipta 1987 ini. Okey, macam biasa kita akan kongsikan bersama dengan anda apa yang menarik di antara kita ya. Okey, ini sedikit perkabaran yang kita perlu kongsikan pada awal ni. Salam takziah kita ucapkan Ibu Menteri Besar Perak meninggal dunia dan kepada seluruh ahli keluarga almarhum Aminah binti Yusof, bonda yang amat berhormat Datuk Seri Haji Sarani Muhammad, Menteri Besar Negeri Perak dan Rizwan merangkap pengerusi Barisan Nasional Perak. Allahyarhamah Aminah Muhammad Yusof, 79 tahun, telah pun menghembuskan nafas terakhir di kediaman rasmi Menteri Besar Perak di Jalan Raja Dihilir pada jam 11.15 malam tadi. Apapun kita mendoakan agar rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan salam takziah sekali lagi daripada warga kerja Malaysia hari ini kepada seluruh keluarga di atas kehilangan beliau. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga antara perkabaran yang pastinya bukan menggembirakan rakyat Malaysia. Namun begitu apa yang dikabarkan oleh coach, saya bertanggungjawab jangan serang pemain. Ini berkaitan dengan kekalahan tewas 3-0 dengan Thailand. Malaysia walaupun menang pada first leg, second leg kita tewas di away. Wajah sugul pengendali Malaysia Kim Pan Gon ketika hadir ke sidang media pasca perlawanan separuh akhir kedua Piala AFF 2022 tidak menggambarkan perasaan sebenarnya. Ini apa yang dikabarkan dari berita harian online. Walau bagaimanapun, sokongan terhadap kita sebagai pemain ke-12 Harimau Melaya insya-Allah akan diteruskan walau apa jua perjuangan selepas ini. Tak apa. Teruskan semangat kita sebagai rakyat Malaysia. Harimau Melaya jangan berputus asa walaupun impian untuk AFF 2022 terkubur, tak apa. Kita teruskan, ceriakan dengan cuaca ni. Setakat ini semuanya cerah. Setakat jam 9.50 pagi ini antara dilaporkan, tetapi kalau di Kuala Lumpur 9.50 pagi nanti hujan. Begitu juga dengan Kuching semuanya cerah. Ni Labuan 9.50 hujan juga, begitu juga dengan Petaling Jaya. Ya, dan kalau anda saksikan antara yang mungkin diramalkan cerah, Senai, Putrajaya, Ipoh, kabarnya hari ini menunjukkan pada waktu siang ni agak cerah. Dan Kuala Pilah, begitu juga dengan Kangar. Cuma Petaling Jaya tadilah seperti mana yang digambarkan 9.50 pagi ni insya-Allah katanya ada hujan. Jadi apa pun perancangan anda, mereka yang nak keluar ke arah Petaling Jaya tu kita harapkan dapatlah merancang baik-baik. Okey. Okey, sedikit amaran ribut petir ada ke dikongsikan pada hari ini. Amaran ribut petir di Perak dan hujan lebat, Manjung, Bangan Datuk dan Gili Perak, Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, Kuala Lumpur juga, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Ini pada 10 pagi 11 Januari hari inilah. Jadi ini antara amaran ribut petir ya.
Okey, kita dah kongsikan bagaimana ramalan cuaca bersama dengan anda semua. Apapun mungkin anda boleh dapatkan maklumat lanjut di website dan sebagainya. Kali ini kita nak cerita pula tentang inspirasi. Macam mana di awal tadi, tapi takkan kita nak cerita berdiri, betul tak Mariha? Kita duduklah. Mel lah kita jemput-jemput. Jemput-jemput tak ada, tapi jemput duduk dulu dan kita nak menjemput masuk kedua-dua tetamu kita pada pagi ini. Jom kita sama-sama persilakan Encik Faisal Haris Roshdi dan juga Encik Rizal Faris Muhammad Yusof Morales. Silakan. Selamat pagi. Silakan. Okey, pastinya ramai tertanya, mereka ni siapa sebenarnya? Betul. Okey, kita dah tunjukkan sedikit antara bahan-bahan yang ini sangat bernilai harganya. Betul, hanya mereka saja yang mengumpul tahu berapa nilainya. Okey, dua rakan ini adalah sebenarnya pengumpul piring hitam. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, inspirasinya adalah mereka ni pada mulanya adalah satu hobi saya kira. Lepas tu sekarang ni menjadi inspirasi perniagaan pula. Kita dapat tahu mereka yang menjadi kolektor ni akan boleh bisnes lah dalam bidang ini. Okey, mungkin sedikit pengenalan pada kalian semua berdua. Yang mana Faisal tadi? Saya. Faisal. Okey, Faisal mungkin nak kongsikan bagaimana permulaan memiliki setiap edisi piring hitam ni. Bagi saya macam sebenarnya saya memang minat hobi ni. Saya rasa macam dalam 10 tahun dulu. Okey. Saya macam pergi pergi konsert semua tu. Dan banyak yang macam saya pergi show-show macam tu, band-band yang saya tengok, diorang pun buat lagi benda piring hitam ni. So, minat tu datang dari situ. Dan slowly daripada I start gobol-gobol band yang I start dengan muzik yang keras lah. Okey. Apa genre you sebenarnya? I banyak pada mula-mulanya I banyak collect punk. Punk music because music punk ni diorang walaupun orang kata format dah macam dah mati. Tapi sebenarnya diorang lah antara genre muzik yang masih lagi kira menggunakan format yang orang dah lapuk macam kaset dan juga piring hitam ni lah. So lepas tu dari situ I macam jumpa lagi orang-orang yang kira orang minat yang sama. Maksud dia lah. Okey, Rizal punya minat yang sama. Minat sama. Kini piring hitam ni menemukan kalian berdua lah. Ya, bagaimana? Music in general. Okay. Tapi bagaimana kalian walaupun melihat ini antara orang dulu-dulu je yang dengar piring hitam ni? Betul. Tapi bagaimana kalian rasa kena kekalkan juga piring hitam ni? Ya, bagi saya macam apa kalau nak kata pasal bagi saya bukan macam format je, bagi saya adalah music physical format itself. Sebab kalian semua tahu kan sekarang music selalu orang kata disebar melalui macam digital seperti YouTube, Spotify. Tapi macam kami kata fizikal tu masih lagi penting. Sebab benda ni kalau you ada band macam let's say lah band tu tak menjadi ke apa ke, at the end you boleh tengok I ada keluarkan ni, I ada piring hitam, I ada dia ada classic way yang sentimental value dia tinggi lah kan. Okey, ini dia antara yang dipegang oleh Fariha. Ini Kak Nita. Ini tahun bila ni, Liza? Tak tahu. Dalam 70-an. Ini betul ke harga dia? Pada mula dikeluarkan? Time tu lah. Sekarang harga dia, kita bagi teaser sikit. Harga sebelum ni adalah $9 lebih. Lebih kurang $10 macam tu. Sekarang? Maybe dalam 100 lebih ringgit. Wow. Ber-10 kali ganda lah. Kalau kita convert. Maybe time tu sebenarnya lebih kurang je. Betul, sebab ekonomi time tu lain pula kan. Okey, dia ada macam-macam kat sini. Antara yang menarik perhatian mungkin pada keluaran yang Saloma menyanyikan lagu Cina. Wah, ni rare ni. Ni dapat kat mana ni? Lagu-lagu Sukeramai Cina dinyanyikan oleh Saloma. Itu dia. Ini Saloma je lagu Cina, Anim. Tapi ini kita nak tunjuk satu bikisan bagaimana seorang pakcik ni dia berbangsa Cina tetapi dia sangat meminati lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee. Betul? Katanya ada kedai gunting rambut. Gunting rambut, lepas tu sambil nyanyi lagu. Jom kita pergi Rembau Negeri Sembilan. Jom sama-sama kita saksikan apa cerita katanya. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nera irama dan lagu. Rembau tanah beradat,
Kaya dengan warisan bangunan lama yang digunakan sejak berdekad lalu, daerah di Negeri Sembilan ini mempunyai keunikan tersendiri. Kedai gunting rambut Hakim atau masyhur dengan gelaran Kedai Gunting Rambut P. Ramlee antara kedai yang tidak asing lagi dalam kalangan penduduk tempatan. Pemiliknya, Eng Kim Soy atau lebih mesra dengan panggilan Hakim, merupakan seorang peminat tegar seniman agung itu meskipun sudah 50 tahun meninggal dunia. Lebih istimewa, anak jati rembau ini fasih mendedangkan lagu Melayu klasik sekaligus menghiburkan pelanggannya ketika proses menggunting rambut di Jalan Datuk Undang, Rembau, Negeri Sembilan. Jangan tinggalkanku, oh adik. Mula belajar menyanyi mengikut alunan lontaran suara seakan-akan tokoh seni legenda itu sejak berusia 16 tahun. Dia mendengarkan bait-bait lirik nyanyian P. Ramlee hanya berbekalkan piring hitam ketika era 60-an. Kampung selalu ada orang sewa sound orang kahwin kan. Jadi saya selalu pergi jaga sound tu lah. Jaga sound tu, bila saya buka lagu tu, semua lagu P. Ramlee. Lagu lain pun ada lah, tapi yang saya minat tu lagu P. Ramlee lah. Tak ada belajar, semua belajar sendiri ya. Tak ada belajar ke orang lain ke, tak ada. Maka kita dengar dia bersuara, getaran jiwa. Ada orang dia banyak kuat dia tarik kan, tak boleh. Kita mau ikut dia punya cara lah. Muhammad Faik Ghaffar, 30 tahun, antara pelanggan yang setia mendapatkan perkhidmatan di kedai gunting rambut P. Ramlee sejak kecil. Dia yang membesar di Pekan Rembau sekitar tahun 2000 turut meminati P. Ramlee. Malah tidak pernah bosan mendengarkan nyanyian Hakim ketika menggunting rambut. Meskipun dia sudah menetap di Cyberjaya, namun Faik akan pulang ke kampung bagi mengubat kerinduan dan menggamit memori lama. Zaman P. Ramlee kan, zaman ibu bapa kita kan, tapi kita sekarang pun tengok filem-filem P. Ramlee kan. So bila dengar tu, kita teringatlah cerita-cerita P. Ramlee tu sebab yalah kelebihan yang uncle ada kan, nyanyi lagu-lagu P. Ramlee macam tu lah. Kita datang, kita teringat zaman-zaman sekolah kita. Lepas tu kawan-kawan pun ramai dah berhijrah kan. So kenangan-kenangan lama tu kita teringat boleh lah. Sekarang ni kalau kita tengok kebanyakannya dah ada barbershop apa semua kan. Walaupun kita orang muda, tapi kita nakkan keunikan tu mengimbau kita punya zaman sekolah kan. So keunikan tu bila kita dengar lagu-lagu P. Ramlee lah. Kalau kita pergi tempat-tempat yang baru sekarang ni, dah tak ada lah benda tu, muzik-muzik yang terkini je lah kan. Tuhan merayu mahkamah isteri muda. Lagu lain lah buka lah. Dah skor lagu ni? Kita laju. Begitu juga dengan Muhammad Jamal Maruf, 48 tahun. Sejak dari bangku sekolah, dia dihidangkan dengan nyanyian Hakim yang cukup mengasyikkan. Penjawat awam itu turut mengakui tidak mahu menggunting rambut di tempat lain kerana sudah selesa berurusan dengan Hakim. Bukan sahaja kagum dengan kelebihan tukar gunting itu dalam memberikan layanan istimewa, tetapi juga hasil kerjanya cukup memuaskan hati. Lagu biasa bawa lah. Bukan sebab apa tu, memang saya pada sekolah rendah lagi. Memang dengan dia ya, tak ada tempat lain lagi lah. Kecuali dia tutup saja. Itu pun takkan saya gunting gitu. Sampai dia buka. Kadang dia menyanyi tu, dibuat kita selesa. Kita lena sekejap. Kita teringatlah tu zaman kita dulu kan. Itu ya. Selalu saya tak ada minta menyanyi. Dia sendiri menyanyi untuk saya. Dia tahu saya minat P. Ramlee semua. Dia menyanyi, itu saja. Tak ada saya minta lah. Datuk kepada 7 orang cucu ini turut membahagikan satu ruang bersebelahan kedainya bagi menyimpan koleksi VCD dan kaset lama P. Ramlee. Sewaktu ketiadaan pelanggan, Hakim akan meluangkan masa untuk merehatkan diri sambil mendengar lagu kegemarannya.
Mana yang minatnya lagu tu, pilih CD tu saya belilah. CD ke, VCD ke, saya belilah. Beli balik. Kadang-kadang mana yang saya suka punya lagu, saya kasih rakam balik lah. Rakam balik buat satu CD. Bila saya keluar ada function apa dia orang nak panggil nyanyi kan, saya bagi dah CD dia. Begitulah keindahan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa. Perbezaan budaya dan agama antara Eng Kim Soy dan pelanggannya tidak sedikit pun menjarakkan hubungan. Sebaliknya, lagu dendangan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menjadi medium perpaduan sesama mereka dalam meraihkan minat yang sama. Sungguh merdu lagu ini, siapa mahu boleh menyanyi. Lagu malas lega kan? Betul. Dan juga orang kata sukan kan menyatukan kita. Sebenarnya muzik pun menyatukan kita. Betul. Kan? Minat kita tak kira apa genre muzik sekalipun, tak kira apa bangsa. Kalau dah betul-betul minatkan muzik tu, mereka akan ada satu semangat yang berbeza. Macam dua orang yang bersama dengan kita ni juga dipertemukan disebabkan muzik. Kan? Persahabatan kalian pun berpunca daripada muzik. Mungkin nak tanya Rizal. Rizal bawa peralatan ni dan juga piring hitam. Yes. Bagaimana nak, sebab kita tahu kan selalunya barang-barang yang antik ni dia susah sikit nak maintain. Tapi bagaimana? Mungkin boleh tak terangkan sikit macam mana, susah ke ataupun kalian memang dah ada ilmu tu dah, okey senang je tu? Well, one thing, love penting lah. I mean, kena sekarang ni pun dengan YouTube semua okey, boleh belajar online. Handling with care. Tu yang paling penting lah. Sebab dia barang lama kan. Kadang-kadang rare, kadang-kadang part-part dalaman dia pun susah nak cari kan. Selalu cari kat mana part tu? Adalah sumber-sumber dia. Kadang boleh order online. Kadang-kadang boleh pergi macam apa. Tengoklah kat Ini KL. model tahun berapa? Ni 70s kan Hero. Macam part tu dia macam ni kan, sebab hobi ni bila kita orang macam kita kenal orang luar daripada kita orang punya own bubble, kita akan kenal ada yang kolektor yang boleh jadi repairman, ada yang orang boleh buat balik part yang dah hilang, dengan teknologi dia ada macam 3D printing semua ni. So adakah ia menelan belanja yang agak tinggi untuk maintenance dan sebagainya? Dia tengok juga. Sebab piring hitam ni ada je yang baru. You boleh beli baru, dan tapi macam ada orang cakap kadang barang lama ni lagi elok. Betul. Dari segi sound, kualiti dia, kepuasan dia pun kan, dia punya estetik dia. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini kalau boleh sebenarnya kita nak dengarkan kan, tapi sayangnya kita tak dapat dengarkan sebab kabarnya piring hitam model yang dibawa ini perlukan komponen lain. Berat juga nak bawa. Baik, terima kasih kepada Faisal dan juga Rizal di atas sponsor ini. Pastinya semua orang adalah minat masing-masing. Tapi bila orang muda meminati satu barang yang lama tu lain sikit. Dia ada jiwa old school. Jiwa old school tak? School ni. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bercerita tentang Akta Hak Cipta 1987. Bagaimana untuk kita martabatkan jangka usia ataupun hayat sebuah karya tersebut. Okey? Kita berehat seketika, sekembali nanti di MHI. Berair mata hendak ku senyum, tiada siapa nak teman. Kalaulah nasib sudah tersurat, begini hebat
serupa denganmu, tak sanggup ku berpisah dan berhati patah, hidup gelisah. Alangkah pedih rasa hati selama kau pergi, tinggalku sendirian, tiada berteman dalam kesepian. Untuk kawan berduka menangis bersama selama-lamanya. Baik, pastinya lagu ini dia menjentik hati kita lah kan bila mendengar lagu di mana kali carikan dia. Najwa Nasir, silakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Najwa Nasir dan juga Natasha Nasir. Okey, dua beradik ya. Okey. Terima kasih bersama dengan kami. Lagu yang dipilih sangat tepat sebenarnya di mana kan ku cari ganti sebab kita nak cari juga bagaimana nak masuk dengan isu ni hak cipta ni apabila dah melampaui tempoh yang diperuntukkan dalam Akta Hak Cipta 1987 tu 50 tahun. Jadi selepas tu bagaimana? Masih diberi perlindungan di bawah akta atau tidak? Benar? Okey, selain daripada itu kita juga ada tetamu secara maya iaitu Datuk Haziq Pileh yang tak asing lagi bersama dengan kami, peguam yang akan berkongsi pandangan buah fikiran mereka berkaitan dengan ke mana hala tuju selepas ini, selepas 50 tahun penerbitan jangka usia sesebuah karya. Dan juga kita bersama dengan Mary Yap, pengurus besar MACP. Hello. Selamat pagi. Khabar? Okey, Mary Yap punya mic mungkin kita nak dengarkan suara. Nak pastikan. Alright. Cantik. Okey, Datuk Haziq. Cantik. Ya, saya. Okey, hari ini topik kita berkenaan dengan hak cipta, hasil karya ni kan. Mungkin sebelum tu saya nak tanya juga, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hak cipta ni, Datuk? Hak cipta ni adalah secara ringkas lah kalau seseorang nak produk ataupun apa-apa karya dia dibagi protection di bawah undang-undang, maka mereka perlu daftar di bawah Akta Hak Cipta 1987. Itu je secara ringkas. Itu secara ringkas. Bahan-bahan hasil karya secara material tu sebenarnya. Okey, mungkin Mary juga ada pandangan berkaitan dengan bagaimana kita nak faham kategori-kategori di bawah hak cipta yang kita boleh ketengahkan. Silakan Mary. Saya beri penerangan yang amat ringkaslah mengenai apa itu Akta Hak Cipta ya. Hak cipta adalah satu perundangan yang memberi perlindungan hak kepada karya-karya yang dihasilkan oleh pencipta dan persembahan oleh pelakon. Ya, secara ringkas,
dia perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan Akta Hak Cipta 1987. Ya. Okey. Akta Hak Cipta 1987. Itu yang kita akan dengarkan. Tapi mungkin kita boleh lupa juga kan tetamu kita Natasha di sini, Najwa dengan Natasha, yang pastinya berniat untuk meneruskan legasi lah, saya kira. Boleh dikatakan. Benar. Kalau ikut dalam family saya yang besar ni, kira waris sah ni, memang kami dua je lah yang meneruskan aktif lah, yang aktif dalam industri. Okey. Najwa kita tahu, kita selalu nampak kan di kaca TV menyanyi Natasha ni. Saya baru nampak muka Natasha, betul tak? Saya suka menyorok sikit. Saya belakang kamera. Okey, Natasha tu baik dari segi apa? Saya banyak buat pembikinan drama lah. Saya sebagai penulis pengarah. Saya banyak di belakang tabir lah saya. Okey. Tak berani ke depan sangat. Tapi masih lagi hasil seninya kan. Pusing-pusing kat situ juga. Pusing-pusing situ. Betul-betul. Adakah kalian masih lagi menjadikan rujukan dari sudut apa yang dihasilkan oleh Allahyarham? Pada saya, hasil karya P. Ramlee ni dia akan sentiasa menjadi rujukan. Sebab dia punya karya-karya dia sangat relevan. Dulu, sekarang masih lagi relevan. Dan apa yang kita buat ni pun sebenarnya sama. Macam saya sangat macam old school punya style kalau saya buat kerja kan. Macam kita dah biasa bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena buat analisis, ada kajian. Jadi macam orang dulu punya style. Benda tu bantu untuk diri sendiri. Maknanya ada lagi elemen-elemen klasik tu masih lagi disuntikkan dalam penghasilan kalian walaupun sekarang dalam Gen Z untuk adaptasi. Okey, kita tahu bagaimana hasil seni Tan Sri P. Ramlee itu kan, usianya pun sekarang dah 2023. Meniti usia lah. Kita tanya Mary, kita tahu bahawa tempoh yang diperuntukkan di bawah hak cipta ni 50 tahun kan. Kalau kita dah melampaui tempoh yang diperuntukkan 50 tahun itu, bagaimana sebenarnya hak yang kita boleh pakai ke kan material tu, ataupun bagaimana dengan keluarga? Okey, di Malaysia Akta Hak Cipta menetapkan tempoh perlindungan karya tersebut adalah semasa hak cipta pencipta dan ia wujud selepas tempoh 50 tahun selepas kematian selepas tempoh 50 tahun selepas kematian, hak perlindungan tersebut tidak wujud lagi dan tidak lagi dilindungi oleh undang-undang atau di bawah Akta Hak Cipta. Seperti seperti contoh peninggalan Seniman Agung Negara Tan Sri P. Ramlee ini pada 29 Mei 1973. So pada rekod NACP pada akhir tahun ini adalah tahun terakhir di mana perlindungan diberi terhadap karya-karya Seniman Agung ini. Okey, maknanya tidak ada peruntukan undang-undang yang boleh diketengahkan lah selepas tahun habisnya 50 tahun ini. Dato' Haziq mungkin ada sedikit pandangan Dato' Haziq, bagaimana kalau ada yang dirakam semula kan? Macam mungkin karya-karya ini selepas dirakam semula, adakah mereka tertakluk pada tarikhnya baharu selepas karya itu dicipta dengan suntikan pembaharuan elemen-elemen yang diberikan terhadap karya tersebut, Dato' Haziq? Bagi saya, pendapat saya ni, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Mary tadi. Sebab kalau mengikut undang-undang, apa yang dibenarkan di bawah Akta Hak Cipta 1987 adalah 50 tahun. So, ia adalah daripada tarikh akhir. Dan satu yang perlu dibuktikan adalah waris-waris kena buktikan bahawa Seniman P. Ramlee adalah pencipta karya tersebut supaya mendapat perlindungan. Tetapi seperti mana Puan Mary kata, kalau contohnya tempohnya dia meninggal dunia pada tahun 1973 if I'm not mistaken. Okey, so kalau nak mengikutkan pada tahun 2023 ni bulan Mei, dah tempoh 50 tahun dah cukup. So tidak ada peruntukan undang-undang untuk memperbarui tempoh tersebut. Okey, bagaimana pula yang soalan seterusnya tadi? Kalau ianya dirakam semula, Dato' Haziq, adakah kalau ia dirakam semula pun, itu yang dikatakan kalau kita ada tempoh 50 tahun. So kalau dirakam balik semula pun, saya rasa perkara itu tak menjadi satu asas untuk menyambung 50 tahun tersebut. Sebab kenapa? Ianya, yang mustahak ni daripada segi undang-undangnya secara ringkas, siapa-siapa yang mempunyai hak pencipta tu, dia hanya untuk 50 tahun. Daripada tarikh kematian. Okey, Mary nak tanya, kalau kalau keadaan seperti ini, boleh saya tambah sedikit daripada Dato' silakan Mary. Okey, dari segi pencipta
jangka masa perlindungan adalah 50 tahun selepas kematian. Bermakna sekiranya dianya digunakan oleh mana-mana pengguna selepas tempoh 50 tahun selepas kematian, okey, ia adalah dimasukkan di bawah domain publik atau domain awam. Tapi sekiranya lagu tersebut dirakamkan semula, ia merupakan satu rakaman baru di mana syarikat rakaman tersebut mempunyai hak cipta yang baru terhadap rakaman baru tersebut. Untuk dari segi rakaman saja, bukan dari segi pencipta. Okey, faham. Itu yang perlu kita bezakan. Kalau situasi itu bagaimana? Macam mana kan? Kita nak tahu juga takkan selepas tu waris bagaimana ataupun apakah peranan MACP sendiri untuk memelihara hasil karya agung tu? Peranan MACP memang dalam memastikan dan melestarikan hak ekonomi ahli-ahli MACP serta menjaga kebajikan mereka merupakan keutamaan MACP dari penubuhan MACP dari tahun 1989 sampai sekarang dan akan diteruskan. Tapi melalui mandat yang diberikan, MACP akan terus memperjuangkan hak-hak ekonomi. Bagi konteks karya Tan Sri P. Ramlee ini, MACP memang sentiasa berusaha dan masih lagi berusaha untuk memastikan karya tersebut terus dipelihara dengan menghubungi pihak-pihak kerajaan untuk mendapatkan lanjutan untuk dari segi tempoh perlindungan. Maka karya P. Ramlee ini dilihatkan merupakan satu warisan atau aset kebudayaan Malaysia dari Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK juga telah menetabatkan Tan Sri P. Ramlee sebagai tarikh kelahiran Tan Sri sebagai 22 Mac ni sebagai tarikh peringatan seniman agung negara ini. So boleh saya katakan tidak salah kalau saya menyatakan bahawa nilai kepada karya-karya Tan Sri P. Ramlee ini harus dilihat dari segi nilai intrinsik di samping nilai ekonominya. Ya, betul. Estetiknya, berharganya sesebuah karya dan sebagainya itu pastinya itu tidak ternilai dengan apa sekalipun royalty dan sebagainya yang hadir. Begitu juga mungkin Najwa ada pandangan tersendiri bila dengarkan perbincangan inilah. Apa bagi pendapat Najwa sendiri melihat pada kita cuba sedaya upaya untuk mendukung karya-karya ini? Pada saya faham akan undang-undang itu tersendiri di mana memang termaktub 50 tahun selepas permergian seseorang itu. Maksudnya dia punya karya ni dijaga, terbela, dan selepas 50 tahun itu tidak lagi dijaga. Saya hanya akur, saya turut apa saja syarat yang memang dah termaktub di situ. Cuma yelah, sebab kita tahu P. Ramlee itu sendiri adalah seniman agung. Dia bukan seperti pengkarya yang lain. Mungkin sebab dia punya value dia tu kita tak tahu nak ratekan macam mana kan. Sebab saya sendiri pun mengagumi walaupun dia adalah atuk saya sendiri. Cuma yelah, kita tahu orang-orang masyarakat di luar sana kan ada yang buat balik lagu-lagu orang-orang yang lain-lain lah kan. Cuma saya suka bila orang masih lagi menghargai P. Ramlee itu sendiri, lagu dia ke apa ke, saya menghargai. Cuma kadang-kadang kita takut bila orang salah guna pakai itu saja. Betul. Mungkin Natasha pun nanti ada juga soalan nak tanya kepada kita punya peguam, boleh, Mak Mary boleh, tapi sebelum tu kita nak kongsikan sedikit satu lukisan ini berkenaan dengan kalau kata pustaka P. Ramlee ini kan semua sejarah, semua bahan-bahan artifaknya yang memperlihatkan bagaimana zaman kegemilangan Tan Sri P. Ramlee itu sendiri semua ada di sana. Mungkin kita boleh berkongsi berkenaan dengan lukisan ini. Saya silakan. Filem Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk dan Ibu Mertuaku, pastinya anda masih ingat setiap watak dan peranan dalam filem Melayu klasik ini. P. Ramlee atau nama sebenarnya Tauku Zakaria bin Tauku Nyak Putih, satu nama yang tidak asing lagi dalam kalangan peminat seni di Malaysia dan luar negara. Sumbangan beliau begitu besar dalam industri hiburan dengan karya-karya hebat sama ada dalam nyanyian maupun lakonan sehingga mendapat gelaran Seniman Agung Negara.
Bagi memperingati sumbangan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kediaman asal yang terletak di Jalan Dedap setapak ini telah diubah suai dan dijadikan pustaka peringatan P. Ramlee. Secara penubuhan Pustaka Peringatan P. Ramlee ini awalnya adalah cadangan daripada kerajaan untuk mengambil alih rumah ni untuk dijadikan sebagai Pustaka Peringatan P. Ramlee pada tahun 1983. Kemudian tu proses tu berterusanlah sehingga tahun 85 dan dibuka kepada orang ramai pada tahun 1986. Pustaka Peringatan P. Ramlee ini dibuka untuk berkongsi dengan masyarakat mengenai tinggalan dan warisan seniman agung negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma. Semua yang you lihat dekat sini adalah tinggalan yang asal lah. Maksudnya kita pamerkan barang-barang yang asal dan bukan replika. Okay. Dan kita dapat semua artifak melalui waris, ya, iaitu keluarga dan juga peminat-peminat yang telah berbesar hati dan memurah hati untuk mendermakan kepada Jabatan Arkib Negara Malaysia. Banglo setingkat yang berkeluasan 7,200 kaki persegi ini mempunyai beberapa bahagian untuk mempamerkan kejayaan dan barangan peribadi beliau. Pelbagai koleksi berharga turut diletakkan di pustaka peringatan ini, antaranya piala yang dianugerahkan kepada legenda seni tanah air ini. Paling istimewa ialah piala anugerah khas Most Versatile Talent yang diterima beliau untuk filem Ibu Mertuaku di Asian Film Festival pada tahun 1963. Piala ini merupakan satu-satunya yang terdapat di dunia. Bagi menarik minat pengunjung, kebanyakan koleksi yang dipamerkan akan berubah mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Setiap barangan berharga sememangnya mempunyai nilai estetika tersendiri dan cukup bermakna bukan sahaja kepada peminat seni, malah juga keluarga Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Konsep kita akan cuba revive, bermakna kita akan cuba buat pertukaran koleksi lebih kurang 6 ke 8 bulan kita akan tukarlah. Sebab kebanyakan koleksi yang dah dipamerkan perlu kita keluarkan untuk kerja-kerja konservasi. So, bila showcase yang kosong tu kita akan gantikan dengan koleksi yang lain lah. Sementara kita membuat kerja-kerja konservasi itu tersebut lah. Walaupun sudah hampir 50 tahun pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, legasi yang ditinggalkan masih bergema hingga kini. Pustaka Peringatan P. Ramlee ini akan terus menjadi mercu tanda bagi perkembangan industri filem tanah Melayu. Ya. Difahamkan juga tadi borak-borak tadi dengan Najwa dan Natasha. Katanya mereka keluarga juga banyak juga berkolaborasi dengan ni kan pustaka. Maknanya kolaborasi dari segi maintenance lah, menjaga. Kita membantulah sebab pada kami yang sepatutnya terima, yang sepatutnya merasa duit itu adalah beliau, kan? Kami ni kira generasi yang ketiga. Alhamdulillah benda tu adalah membantu sedikit dalam kehidupan kami, tapi dalam masa sama kita kongsilah. Kalian sebagai perantara lah kan untuk menjaga, untuk menjadikan sentiasa ada kenangan di situ. Macam Natasha ni kita tak dengar sebab dia selalu terbelakang belakang tabir. Dia memang betul belakang tabir je. Betul belakang tabir Natasha. Ini sebagai kakak jugalah dan menjadi waris dalam hasil karya Tan Sri P. Ramlee ini. Bagaimana? Apa harapan Natasha sendirilah sebagai keluarga kan? Kita tahu memang tak disangkal bahawa kita dengar nama P. Ramlee itu satu penanda aras yang cukup tinggi sebagai perkara seni di tanah air. Okey, bagi saya pula P. Ramlee macam benchmark untuk industri ni. Supaya harap kita jaga je lah, martabatkan dia seeloknya macam itulah. Orang belakang tabir memang dia pendek-pendek je. Kan dia pendek-pendek je dia cakap, tapi padu. Dia pandai. Tapi dia cakap dia tak pandai sangat. Tak apa. Kami faham. Okey, di talan masih lagi bersama dengan Datuk Haziq dan juga Mary. Kali ini mungkin sedikit soalannya kita nak bertanya tentang, yalah, bila cerita tentang karya, ada mereka yang sepatutnya merasai royalty, merasai legasi itu, mungkin hiraukan tentang
ketelusan beberapa pihak yang cuba untuk merakam semula, cuba untuk menjadikan karya itu karya mereka. Banyak isu-isu yang kita dengarkan sebelum ini, tapi untuk menjaga dari sudut ketulusan, mungkin Mary sendiri ada pandangan bagaimana peranan MACP untuk memastikan ketulusan dalam setiap pihak yang terlibat untuk sama-sama menjaga karya seni ini. Mary, kita tak dengar mikrofon. Okey, boleh dengar tak? Okey. Okey, dari segi karya seni atau karya muzik dikatakan kesinambungan selepas penamatan tempoh hak cipta adalah amat penting. Okey, kerana dikatakan karya-karya Tan Sri P. Ramlee yang akan bakal jatuh ke domain awam pada akhir tahun ini, secara tidak langsung memberi impak negatif kepada sosio-ekonomi negara. Ya, kerana karya-karya Tan Sri masih mempunyai permintaan yang tinggi. Ya, malah dimainkan di dalam dan di luar negara. Sekiranya selepas akhir tahun ini, karya-karya tersebut akan digunakan tanpa pengguna perlu memberi apa-apa pembayaran. Ini secara tidak langsung memberi impak kepada ekonomi negara dan juga of course impak kepada pewaris-pewaris, ya. So MACP telah menghubungi pihak-pihak kerajaan tertentu yang berkenaan untuk melanjutkan tempoh perlindungan melanjutkan dari tempoh 50 tahun ke 70 tahun kerana banyak negara-negara atau negara-negara sejiran Malaysia juga telah tempoh perlindungan hak cipta telah dilanjutkan kepada 70 tahun. Ya, dari segi itu pihak MACP amat berharap pihak kerajaan atau pihak kementerian yang terlibat dapat mendengar keluhan atau permintaan pencipta-pencipta negara dan mempertimbangkan permintaan untuk pelanjutan tempoh hak cipta ini. Okey, baik. Datuk, kita nak tanya sikit berkenaan dengan undang-undang lah, Datuk, kan. Kalau seronjakan hak cipta ni mungkin secara ringkas Datuk boleh kongsikan. Kita tahu sekarang ni generasi demi generasi dia ada je idea dia. Kan, kadang-kadang macam kita cedok ni sikitlah kita letak dalam ni. Trend pun berubah-ubah kan. Lepas tu bagaimana kalau dari segi undang-undang tu, kalau kita nak buat sebenarnya kita nak minta nak masuk rumah minta izin dulu tuan rumah, tapi ini tak segah saja tiba-tiba keluar. Itu bagaimana pula tu? Adakah kalau macam pewaris tu boleh ambil tindakan ke bagaimana? Okey, tak ada. Pewaris ialah, itulah dia kalau saya nak katakan tadi sebab apa yang dikatakan oleh Puan Mary itu benar. 50 tahun, negara-negara lain ada juga extend 20 tahun. Tetapi apa yang mereka akan dapat daripada hasil tu adalah berdasarkan royalty yang akan dibayar oleh pengguna. So apa yang dikatakan Puan Mary itu benar sebenarnya. Sebab 20 tahun, kalau kita mohon extension, sesiapa yang mainkan cerita-cerita seniman P. Ramlee ni perlu membayar royalty. I think I'm correct in that. So kalau benda tu berlaku, maka secara tak sengaja waris-waris mereka akan mendapat sedikit keuntungan daripada tayangan gambar-gambar tersebut. Sebab apa yang dikatakan Puan Mary memang benar. Sebab seniman P. Ramlee ni tak ada negara yang tak kenal dia. Dia memang adalah seseorang yang bertaraf tinggi lah. Cuma dia meninggal dunia pada 73. So now, thing is simple. Apa yang perlu diberi kepada waris, sekiranya pihak kerajaan membenarkan extension 20 tahun tu, maka mereka akan dapat. Tetapi mereka akan dapat berdasarkan apa yang ditayangkan lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kedua-duanya tetamu secara maya, Datuk Haziq Pileh dan juga Mary, pengurus MACP yang berkongsi pandangan. Mungkin sedikit sebanyak apa yang tertanya tu dapatlah dijawabkan. Pastinya kita perjuangkan untuk extension 20 tahun lagi, manalah tahu kan rezeki untuk akta itu dipanjangkan kepada 70 tahun seperti negara-negara jiran. Adalah sedikit kelebihan di situ, ya. Bukan sahaja kepada keluarga atau waris tetapi juga kepada ekonomi negara. Betul. Baik, terima kasih kepada Najwa dan juga Natasha bersama-sama kami
Baik, kita nak berehat seketika. Ya, lepas ni tadi kita dah bawa dah. Ni cucu-cucu. ni. Ni cucu-cucu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lepas ni kita nak bawa anak-anak pula. Legenda kita kejap lagi kita nak bawa Zaki Yamani dan juga Yamani Abdillah. Selepas ini di MHI. Itu dia. Zaki dan juga Yamani. Zaki dan juga Yamani. Okey. Ini duo, kalau siapa tengok program Family Duo, inilah dia. Kita gandingkan dua beradik ni. Makin sama dah muka. Sebab yang ni dah makin membesar, yang tu dah makin mengecil. Kan? Yang tu dah makin mengecil. Dia jadi macam saiz dah sama, lebih kurang dah. Alhamdulillah, minggu ketiga berjaya menjuarai dengan membawa plus RM10,000. Maknanya dalam banyak-banyak minggu yang dah join tu, ni dah minggu kelima kan? Adalah satu juga korang menang kan? Alhamdulillah. Pada masa tu persembahan untuk apa? Retro. Jiwa saya retro. Tengok tu retro tu. Jiwa retro. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya soalan yang macam mungkin peribadi sikit. Peribadi tak? Peribadi? Alamak, takutnya. Bukan. Salah. Dia macam, okey. Bagaimana kalian, walaupun kalian ni artis kan, dah biasa di Tuan TV, setiap kali juri bagi komen pedas, pernah tak macam sentap ke? Sentap tu kekal. Macam saya tak sentap lah. Okey. Macam saya ambil je apa yang dia katakan. Sebab mungkin dengan apa yang dia katakan tu boleh buatkan saya lebih baik. Sebab dia orang lebih tahu. Betul. Dia dah bersedia mental, tu dah bersedia lah. Okey. Sama. Boleh. Oi, mana boleh macam tu. Sama-sama. Okey, untuk persembahan ini pastinya setiap kali nak lakukan persembahan, idea diperlukan, persiapan dan sebagainya. Kita kalau tak buat apa-apa pun adik-beradik boleh bergaduh. Betul tak? Adik-beradik ni memang dia tak boleh lah kan. Dia mesti akan ada bercakap dan sebagainya. Ke kalian dah set untuk persembahan ni kita nak berdamai je. Tak mau gaduh-gaduh bang, adik. Ke macam mana? Adik jawab dululah. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi salah faham. Tak ada bercakap Tak ada salah faham lagi alhamdulillah. Dia bagi apa kerja sama, saya pun bagi kerja sama yang okey. So tak adalah gaduh-gaduh semua tak adalah. Okey, maknanya jumpa hari-hari lah ni sebelum jumpa hari-hari semalam jumpa, kemarin jumpa. Esok jumpa lagi. Okey. Minggu dengan ni dengan pencapaian kalian tadi minggu ketiga dapat juara. Okey. Rasa-rasanya berapa boleh pergi ke final? Kalau ada rezeki, insyaAllah lah. Kita buat yang terbaik lah. Sebab dalam tu ramai yang dah yang hebat-hebat, yang pernah menang banyak title. Jadi kami baru, nama besar kami BBNJ baru lagi. Tidaklah, kalian pun ada nama besar sebenarnya kan. Kedua-duanya ada kelebihan tersendiri. Cuma minggu ni dia sedikit macam tak pastilah ianya bagi cabaran ataupun ianya macam sememangnya dah biasa dah berdangdut. Tak pernah buat dangdut. Okey, minggu kelima Family Duo, tema dia dangdut Hindustan dan juga Nusantara. Ni nak tengok kedua-duanya bergelik ke macam mana ni? Hindustan okey, dangdut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Zaki kata. Bukan dia gelik lah, kita akan tengok Zaki gelik. Siapa nak tengok Zaki gelik? Zaki ada tak orang cakap macam, alah Zaki dia tak payah nyanyi lah, dia macam duduk kat atas pentas dia orang dah sorak dah. Tak ada. Nak wajah baby face macam ni kan? Yang ni masa retro. Ini masa kalian menang. Rasa-rasanya apa elemen yang paling mendapat markah tertinggi untuk kalian pada persembahan kali ini? Saya pastinya lupa lirik masa ni. Oh ya ke? Tak tahu. Mungkin sebab kita enjoy kan. Enjoy. Walaupun salah tu kita ada mistake apa kita on je. Itulah betul. Itulah sebenarnya penghibur ataupun entertainer sebenar kan. Apa yang terjadi atas stage tu kalian dapat kawal situasi pada ketika itu. Okey, untuk dangdut, untuk Hindustan Nusantara ni macam mana perancangan kalian ni? Dangdut. Alhamdulillah sekarang ni kita tengah proses menghafal lagu. Lagu dah ada dah. Kita dah boleh dah.
yang memberi cabaran tu sebab Hindustan punya lagu. Nak hafal tu? Bukan. Saya tak. Sebab dangdut tu. Sebab dangdut tu. Sebab kita Dia ada special sikit lagu tu. Dia ada macam campur-campur tapi nanti dengarlah nanti. Jangan kita tahu lagi. Tak apalah, sikit-sikit je. Aduh, okey boleh. Jadi peminat-peminat kalian macam mana sokongan yang dapat daripada Zaki dengan Yamani? Masing-masing ada 2 fans yang berbeza kan? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang support kami. Saya dengan abang saya juga. Kepada fans saya dengan juga fans abang, thank you sebab datang untuk konsert Family Duo. Itu yang undi tu. Undi juga. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Sebab undian ada daripada mereka juga kan, bukan saja 100% daripada pengadil. Betul. Boleh sumbang sikit ke? Sumbang. Nak sumbang. Nak. Jangan undi lah. Tak boleh sumbang sikit. Pagi suara sikit tak boleh. Oh, sumbang. Boleh, ni boleh. Mereka macam tu dia. Okey, tak apa. Kita akan nantikan suara duo ini selepas ini dengan lagu yang akan dibawakan nanti. Nak tahu lagu apa yang Mani dan juga Zaki yang buat? Kita berehat dulu. Yep. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Mana kamera? Mana? Ini rupanya. Ini nyorok pula. Dia main jauh pula ya. Okey, Malaysia hari ini kembali bersama dengan anda. Dua beradik tu untuk Family Duo dah pun bersiap sedia. Kali ini nak buat persembahan untuk kita. Betul. Jangan lupa untuk undi mereka nanti nak tengok dangdut nanti. Bukan undi nanti. Undi nanti. Tapi sebelum tu, esok kita akan bincangkan berkenaan dengan harga makanan kantin yang mahal. Kan. Betul, selalunya kita harapkan macam beli kat kantin lah murah sikit. Tapi kali ini harga makanan kantin yang mahal. Betul ke tidak? Esok kita akan jumpa di MHI. Baik, kita bersama dengan Zaki dan juga Yamani dengan lagu Just Nita. Ya, Assalamualaikum. Just Nita, kali pertama terpandang wajah, terpegun aku dan terpesona dengan senyuman dan lirikanmu, membuat aku telah jatuh cinta. Andainya dirimu sudi menerimaku, kan ku mahkotakanmu di hatiku. Biarpun berjuta rintangan yang melanda, rela ku korbankannya untuk memilikimu. Kau Just Nita, setinggi gunung harapan, bukalah pintu hatimu untuk cinta ini. Biar